Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas kaum yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah pun sampai kepada pertengahan daripada bulan Syaban, dan tidak beberapa lama lagi kita akan menjelang tibanya yang disebut sebagai bulan Ramadan. Dan pada malam ini saya diminta untuk membentangkan berkenaan dengan ibadah puasa. Dan seperti mana ayat yang dibacakan tadi, ianya menjadi dalil kepada kefarduan berpuasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala menyatakan fardu puasa di bulan Ramadan ini adalah diwajibkan seperti mana juga diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Dan di sana Allah Ta'ala meletakkan tujuan hasil daripada berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan di akhirnya nanti adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berkata pengarang kitab Tazkiyatun Nafs, iaitu Syekh Sa'id Hawa, bahawa puasa ini biasanya dia menepati, ataupun saum puasa ini dia menempati tempat yang ketiga di dalam masalah kepentingan untuk mensucikan jiwa. Selepas daripada solat dan selepas daripada bersedekah ataupun mengeluarkan zakat, maka puasa adalah cara yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mensucikan jiwa hamba-Nya. Sekiranya pakaian kita kotor ataupun terkena najis, maka ada cara untuk mensucikan, membersihkan pakaian. Tetapi berbeza dengan cara untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati.
Antara yang paling baik yang dianjurkan di dalam Islam, mana Islam adalah agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang pertama dianjurkan dalam Islam untuk membersihkan hati dan jiwa adalah dengan mendirikan solat 5 waktu fardu sehari semalam. Dan selain daripada solat, maka yang kedua, Islam menganjurkan supaya mengeluarkan zakat ataupun bersedekah, mengeluarkan sebahagian harta yang digunakan kepada Allah Ta'ala untuk agama Allah Ta'ala. Ini juga adalah tujuannya. Allah Ta'ala perintah sembahyang, Allah Ta'ala perintah bersedekah, mengeluarkan zakat. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala perintahkan untuk berpuasa, adalah untuk mensuci, membersihkan kekotoran, karat-karat yang kotor, yang tidak baik yang ada di dalam hati seseorang manusia. Dan puasa ini juga adalah suatu cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam masalah syahwat nafsu, di mana manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berkaitan dengan nafsu ini, iaitulah nafsu makan dan nafsu syahwat, kemaluan ataupun disebut seks. Dua perkara ini sekiranya tidak dikawal, manusia ni biasanya bila dia berlebihan makan, maka nafsu syahwatnya ataupun nafsu seksnya dia akan bertambah. Jadi untuk mengekang, untuk mengawal daripada terlalu banyak makan, kadang-kadang manusia ini tidak boleh mengawal nafsu makan, seolah-olahnya mengalahkan ataupun menyamai seekor haiwan. Apabila manusia tak boleh mengawal nafsu makannya, maka betul-betul manusia itu akan sikapnya, perangainya, tindakannya samalah, tidak ubah seperti seekor haiwan. Oleh sebab itu, untuk mengekang, manusia ni bukan haiwan, manusia bukan binatang. Untuk mengawal nafsu manusia, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa ini nak mengawal nafsu. Bila seseorang itu dia kurangkan makan, dia dapat menahan lapar dan dahaga, maka nafsu syahwat, nafsu gairah seksnya juga akan dapat dikawal dan dia tidak akan menjadi buas. Manusia akan selamat dengan banyaknya sembahyang, dengan banyaknya bersedekah, dan dengan banyaknya melakukan ibadah puasa. Oleh sebab itu, puasa ini adalah untuk mengajar. Walaupun dia seorang yang kaya, walaupun dia banyak harta, apa semua yang dia hendak semuanya ada, tetapi Islam memerintahkan di dalam puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib berpuasa, wajib merasai kesusahan, kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang di dalam kesakitan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kena puasa? Tak boleh bagi alasan saya senang, saya ada harta, saya ada wang ringgit, saya ada makanan, kenapa saya nak puasa? Itu bukan masalah. Sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, apatah lagi kita ni orang Islam, maka kita wajib melaksanakan ibadah fardu puasa selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Haram makan di bulan Ramadan. Kalau sekarang ni boleh lagi siang hari kita makan, tuan-tuan. Tetapi bila masuk saja bulan Ramadan, maka diharamkan makan di bulan Ramadan siang hari dan hanya dibenarkan pada malam hari. Oleh sebab itulah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan as-saumu nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Puasa adalah separuh daripada kesabaran. Seumpamanya bekas ini yang kalau dia penuh, tetapi bekas kalau kita sebut berkenaan dengan puasa,
Sesuatu bekas itu bila dia melaksanakan puasa, puasa itu telah memenuhkan sebahagian daripada bekas. Begitulah kelebihan puasa berbanding dengan kelebihan solat. Solat ini tuan-tuan, solat fardu 5 waktu sehari semalam yang kita laksanakan, subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat ini masanya tidaklah terlalu lama. Masanya tidaklah terlalu lama dan dia berjarak-jarak. Berbeza dengan ibadat puasa yang difardukan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Puasa ini bermula daripada pagi subuh. Azan subuh dah tak boleh makan dah. Sehinggalah masuknya fardu maghrib. Waktu maghrib barulah dibenarkan berbuka. Kenapa kita ni kena puasa? Allah Ta'ala letakkan tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Tuhan yang maha agung, maha tinggi. Wal amal, dan dia beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang bertakwa. Dia takut kepada Allah Ta'ala, dia beramal apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa ridha minal qalil, dia redha, dia berserah, dia bersyukur dengan sedikit yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ramai manusia Allah Ta'ala kurniakan yang banyak, bersyukur. Tapi bila Allah Ta'ala tarik nikmat bagi sedikit, dia tak boleh redha, tak boleh terima. Orang bertakwa, banyak pun dia bersyukur, sedikit pun dia redha. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa adalah wasi'dad ila rahil, dia bersedia dengan amalan-amalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musa bin Ayun menyatakan berkenaan dengan takwa ini adalah al-muttaqun, orang yang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang halal. Walhal benda tu boleh halal, kenapa dia tinggalkan? Kerana dia takut akan terjerumus, akan termasuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Yang haram dia tinggal dah orang takwa ni. Bahkan bukan sahaja yang haram dia tinggal, yang halal pun dia tinggal. Kerana takut akan bergelumang, akan termasuk tergelincir ke dalam yang haram. Jadi sebab itulah kalau kita tengok kepada Matan Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi, ada hadis yang berkenaan dengan masalah syubhah. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Dan yang halal itu dia nyata dan terang, yang haram pun nyata dan jelas terang. Tetapi di antara yang halal dan yang haram itu ada kesamaran, ada yang tak jelas. Nak kata halal pun susah, nak kata haram pun susah. Maka yang itu dinamakan sebagai syubhah. Syubhah, ulama menyatakan bahawa dia ada 3, halal, haram dan syubhah. Bagi orang yang beriman, apatah lagi orang bertakwa, dia hanya mengambil yang halal. Dia meninggalkan yang syubhah, apatah lagi meninggalkan yang haram. Sebab itulah di dalam kehidupan kita ini, kenapa Allah Ta'ala perintahkan puasa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud, dan setiap jiwa, nyawa, diri yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa, nyawa yang setiap orang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu ditunjukkan kepada jiwa, perasaan, hati seorang manusia itu
akan yang baik dan yang buruk, benda yang salah dan benda yang betul. Kita ni manusia tuan-tuan, semua orang sama. Orang Islam ke, orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina, orang Maksalik Arab, semua sama. Allah Ta'ala beri kepada kita ni sebagai manusia, ada yang kita tahu benda ni benda baik, ada yang kita tahu benda ni benda tak baik. Memang begitulah, semua orang pun sama. Tak adalah kita ni kata ni semua baik, tak ada benda yang tak baik. Yang ni semua benda jahat, tak ada benda yang tidak. Memang Allah Ta'ala kurniakan pada manusia, dia tahu ada benda yang baik, ada benda yang tak baik. Maka beruntunglah sesiapa yang membersihkan jiwanya dengan mengambil yang baik dikurniakan oleh Allah. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, tak ada semua yang baik, ada yang tak baik. Kitalah yang menentukan nak pilih yang baik ataupun yang tidak baik. Kita tak boleh kata dah Allah Ta'ala bagi saya nafsu, Allah Ta'ala bagi saya benda tak baik, jadi saya pun ikutlah ketentuan Allah, saya pun buatlah dosa maksiat, Allah Ta'ala dah bagi. Tak boleh sebut begitu. Itu adalah pilihan kita. Memang Allah Ta'ala bagi kepada kita yang baik dan yang tak baik. Dalam handset kita, handphone kita, kita sentuh sahaja, dia boleh keluar yang baik, dia boleh keluar yang tak baik. Kita boleh pilih yang baik dan kita boleh padam yang tidak baik. Ada orang jahat, dia padam yang baik. Dia tengok, dia ambil yang tak baik. Itu jangan salahkan handset. Jahat betul handphone ni. Banyak sangat gambar tak baik. Kenapa dia salahkan handphone? Dia sendiri yang beli. Memang ada begitu. Terpulang kepada kita yang memilih. Kita menentukan. Beruntung Allah Ta'ala kata, orang yang pilih yang baik, suka yang baik, maka dia telah mensucikan hatinya. Rugi orang pilih yang tak baik, sengaja ambil yang dosa, yang maksiat. Ini telah mengotorkan hatinya. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, kenapa dengan puasa? Puasa ni adalah, kadang-kadang tuan-tuan, ramai orang tahu benda tu baik, susah sangat dia nak pilih yang baik ni. Susah sangat dia nak like yang baik. Tapi kalau tak baik itu senang je. Kenapa tuan-tuan? Lemahnya iman, lemah kuatnya nafsu. Untuk menguatkan iman, untuk melemah dan mengekang nafsu, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya berpuasa. Dalam kitab Musyikah Hadis dia sebut, nafsu kita ni macam binatang buas. Nafsu ni betul-betul macam rimau, macam singa, macam serigala. Kalau kita pergi zoo tuan-tuan, maka harimau, singa ni dia tak boleh bebas. Dia kena duduk dalam sangkar, dalam kandang. Kalau dia bebas, itu bukan zoo nama dia. Itu macam hutan belantara lah. Jadi zoo ni dia tak boleh bebaskan binatang buas. Nafsu kita pun sebegitu tuan-tuan. Nafsu ni dia umpama binatang buas. Dia perlu dikongkong, dia perlu dipenjarakan, dia perlu letak dalam sangkar. Apa yang kita nak penjara, sangkarkan nafsu kita adalah dengan berpuasa. Siapa yang tak puasa, samalah dia, kata ulama sebahagiannya, seolah-olah seperti binatang buas. Nampak dia manusia. Bahkan manusia yang tak solat, yang tak berpuasa, dia adalah lebih ganas dan rakus serta buas lebih daripada seekor binatang liar. Itu adalah perintah Allah Ta'ala tentang puasa. Kemudian tuan-tuan, Syahid Said Awam menyatakan bahawa puasa ini ada 3 peringkat, 3 jenis puasa. Manusia ni dia bahagikan pada 3. Pertama, puasa orang-orang umum ataupun golongan awam. Macam mana dikatakan puasa golongan orang yang umum awam ni? Iaitu puasa yang dapat mengekang kemahuan perut dan kemaluan. Jangan sampai mengikut hawa nafsu dan kesyahwatan yang salah, menyebabkan timbulnya perbuatan yang berdosa. Ni puasa orang awam. Dia tak buat benda jahat, dia tak buat benda dosa, semua dia jaga. Jadi dengan puasa itu, orang yang biasa-biasa, orang awam ni biasa-biasalah. Jadi dengan puasa orang awam ni, dia akan menjadi baik
dia akan buat yang baik, dia senang. Biasanya kalau bulan yang bukan bulan Ramadan ni susah nak solat. Tapi datang saja bulan Ramadan, dia puasa, dia senang mendirikan solat. Sebab itu tak boleh bila bulan Ramadan dia berpuasa tetapi dia meninggalkan solat. Ini sebenarnya berdosa. Ini tidak menghasilkan apa-apa kebaikan dalam puasa yang dia laksanakan di bulan Ramadan. Kenapa pula dia puasa, tiba-tiba dia meninggalkan solat? Ini ramai tuan-tuan. Dan sepatutnya solat fardu 5 waktu itu lebih utama, lebih wajib, lebih diperintahkan oleh Allah Ta'ala berbanding dengan puasa Ramadan. Solat fardu 5 waktu ni setiap hari. Sedangkan puasa Ramadan di bulan Ramadan hanyalah sebulan di dalam setahun. Berpuasa hanyalah dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan tak berapa hari lagi ni, tolong sedia. Ni biasa-biasa. Jangan pula kadang ada yang puasa tak penuh. Time nak Ramadan ni lah datangnya gastrik. Tiba-tiba je datang gas, datang terik. Yalah, kalau betul tu tak apalah tuan-tuan. Masalah tak Ramadan ni tak ada gas pun. Terik-terik pun tak ada. Dia faham-faham je Ramadan dia pun datang. Jadi tolonglah kita. Macam mana pun kita tolong laksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Ini biasa. Kata Imam Ghazali, kata ulama-ulama yang besar, bahawa orang biasa pun, yang orang iman-iman dia tara-tara biasa pun, dia akan menjadi baik dengan mendirikan puasa. Jadi tak bolehlah kita dalam puasa pun kita tak sembahyang. Dalam puasa pun ada yang main nombor ekor, berjudi. Ini dah kenapa? Sepatutnya tinggal. Orang puasa bulan Ramadan dia tinggal yang haram, tinggal yang jahat, tinggal. Ada yang jadi pondan ke bapuk ke semua tinggal. Kita jadi baik dalam bulan Ramadan kerana bulan Ramadan itu adalah bulan yang baik. Tuan-tuan, jadi kita tidak ada mencampur adukkan ni antara yang baik dengan yang tak baik di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan puasa orang khusus. Bagaimana puasa orang yang khusus? Iaitu mengekang pendengaran, penglihatan, lisan, pembicaraan, tangan, kaki dan anggota tubuh badan yang lain-lain lagi daripada kelakuan-kelakuan yang menyebabkan dosa sekalipun sekecil-kecilnya. Orang yang berpuasa khusus ini dia lebih baik, lebih tinggi, lebih atas daripada puasa orang awam. Bukan sahaja dia buat baik, dia tinggalkan dosa, bahkan dia menjaga semua anggota panca indera. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dia jaga, memang dia takkan buat dosa. Mata dia jaga, mulut dia jaga apa dia cakap, mata dia jaga apa yang dia tengok, tangan dia jaga apa yang dia sentuh, pegang, kaki, semua dia jaga. Yang kita ni susah kita nak jaga tuan-tuan. Kita biasanya kita suruh orang jaga, tetapi kita sukar untuk menjaga anggota panca indera kita. Orang yang puasa khusus, dia menjaga anggota panca indera dia daripada melakukan dosa, bukan sahaja dosa yang besar, bahkan dosa-dosa yang kecil. Ini puasa orang yang khusus. Lebih baik. Kalau yang tadi itu dia puasa, dia tak buat dosa, tapi kadang-kadang mata tengok, pergi bazar Ramadan. Bukan tengok kuih saja tuan-tuan. Kuih lain lagi banyak daripada kuih-kuih. Ini masalah bazar Ramadan. Sedangkan Nabi kata puasa Ramadan. Orang kita ni dia lebihkan bazar Ramadan. Tak tahulah puasa tak puasa. Jadi ini kena jaga. Jangan sampai sebab bazar Ramadan kita meninggalkan puasa. Jangan sebab bazar Ramadan kita menghilangkan pahala puasa. Dengan sebab bazar Ramadan kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan ketika bulan Ramadan. Nama je bazar Ramadan, hilang dah dia punya Ramadan. Ini masalah, tolong jaga. Bukanlah kata haram pergi bazar Ramadan, tapi jangan sampai bazar Ramadan mengorbankan puasa Ramadan kita. Baik tuan-tuan, yang ketiga adalah puasa khususul khusus, iaitu puasa
orang-orang yang dia bukan sahaja puasa dari zahir, bukan sahaja dia tak buat dosa, dia jaga panca indera, bahkan orang-orang khusus ini dia berpuasa dari segi hati dia. Maknanya hati dia tu meninggalkan dunia. Dia tak ingat dah dunia. Hati dia juga berpuasa untuk hanya mengingati Allah Ta'ala semata-mata. Oh, ini kalau kita boleh dapat ni memang meletuplah dia punya puasa. Tip-top. Jadi tuan-tuan, orang khusus ni adalah puasa para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Dia tak ada ingat dunia. Hati dia bukan hanya puasa tak makan, bukan hanya puasa tak minum, bahkan puasa dia adalah sampaikan dalam hati dia pun tinggal dunia. Apatah lagi nak pergi kedai, nak pergi apa semua, tak ada masa. Yang dia hanyalah memikirkan tentang puasa, ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, banyak rezeki malam ni tuan-tuan. Kita cerita buat puasa, dia dah dapat makanan. Macam ni kita kuliah puasa je lah. Ingatkan satu je, penuh semua dapat. Saya pun tak dapat ni. Macam dia punya pukulan puasa ni bagus. Saya pujilah masjid ni. Nanti kita kuliah puasa je. Banyak rezeki kita bila puasa ni. Jangan tuan-tuan. Tak apa, makan. Jangan makan di bulan Ramadan. Sekarang nak makan, kita bagi makan. Baik tuan-tuan, rezeki kan, jangan tolak. Baik, itu berkenaan dengan puasa khusus. Kemudian disebut bagaimana kita ni berpuasa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Surah Al-An'am ayat 91 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itulah yang menurunkan kitab suci. Sebab itu tuan-tuan, puasa ini adalah perintah Allah Ta'ala. Puasa ini adalah suatu hukum syariat. Sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, dan kita mengerjakan haji. Lepas puasa Ramadan ni akan masuk pula bulan haji. Ini semua adalah hukum syariat. Ini adalah termasuk agama. Apakah dia agama? Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Agama adalah cara hidup, sistem hidup, yang disebut dalam bahasa orang putih way of life. Way of life, iaitu agama adalah cara hidup. Agama adalah cara hidup. Yang hari ini orang sebut sebagai lifestyle. Gaya hidup. Gaya hiduplah, samalah makna dia tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, Islam adalah suatu sistem, satu peraturan, undang-undang gaya hidup yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lain daripada Islam itu adalah mengikut nafsu, mengikut akal, mengikut perasaan manusia yang tidak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Dan itu tidaklah baik untuk manusia. Cara yang paling baik, hidup yang paling baik, sistem yang paling baik untuk manusia adalah Islam. Sebab itu setiap hari manusia nak jadi baik, dia kena solat fardu 5 waktu. Sampai setahun manusia nak jadi baik, dia kena berpuasa selama sebulan dalam bulan Ramadan. Manusia dalam setahun dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Manusia dalam seumur hidup maka dia kena mengerjakan ibadat haji, wajib sekali dalam seumur hidup. Ini sistem hidup, peraturan, undang-undang, gaya yang menyebabkan manusia jadi baik. Hidup dia baik, mati dia pun nanti baik. Tetapi kalau manusia tinggalkan, dia tak sembahyang, sampai bulan Ramadan dia makan juga, dia tak puasa, dia tak keluarkan zakat, duit banyak, harta kaya melimpah, dia tak mengerjakan haji, maka dia menempah kebinasaan dan kecelakaan. Ini cara yang tak baik. Sebab itu Islam adalah agama, cara hidup, peraturan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk semua manusia. Semua orang kena laksanakan Islam, kena laksanakan Islam. Kemudian disebutkan oleh pengarang kitab
Apa yang kita kena jaga dalam, semua orang tahu puasa ni tuan-tuan. Dia tak makan, dia tak minum, dia jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mulai daripada subuh sampailah maghrib. Disertakan dengan niat. Tapi ramai orang yang dia tak faham. Kita nak ulang malam ni, kita nak ingatkan sebelum datang bulan Ramadan tuan-tuan. Disebut oleh ulama, oleh pengarang kitab, dalam kita berpuasa ini pertama sekali adalah memejamkan mata serta mengekangnya, jangan sampai memperluas atau memperdalamkan penglihatan, yakni melihat dengan berlebih-lebihan kepada segala sesuatu yang tercela dan dianggap tidak baik dan dibenci oleh agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. La'anahullah faman tarakaha khaufan min Allah anahu atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Orang puasa dia tak boleh tengok barang-barang. Lelaki tak boleh tengok perempuan lama-lama. Bukan tengok lama, sekejap pun tak boleh. Kan? Kita biasa kalau lelaki tengok lelaki tak ada apa benda. Ni yang biasanya lelaki tengok perempuan. Orang perempuan tengok, kena jaga pandangan, kena jaga mata dalam bulan Ramadan. Jangan tengok buat luas sebab, jangan tengok bebas-bebas. Itu susah tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan ni kena jaga pandangan mata. Kadang-kadang kita tak keluar rumah, kita tekan je handphone kita, handset, macam-macam gambar keluar. Kan hari ni zaman video nak kiamat ni, tak payah tengok orang kat luar pun. Bukan dalam rumah, dalam handset kita tu macam-macam gambar. Gambar orang pun ada, gambar binatang pun ada, bukan setan lagi, hantu semua ada. Ini pun adalah, ada orang bagi alasan, dia kata saya bukan tengok gambar betul, kita tengok filem. Dia kata tengok gambar, kalau tengok betul-betul barulah berdosa haram. Pandai pula dia keluar hukum tu, dia bagi alasan. Jadi jangan sampai kita puasa, kita tak jaga mata, habis pahala puasa. Tolong jaga. Jadi handset ni kalau boleh padam dulu. Masuk peti besi bulan Ramadan ni, payah sangat. Puasa Ramadan, puasa handphone, puasa handset. Ustaz pun pakai juga, dia kata. Memanglah pakai kan. Pandai-pandailah tuan-tuan, tolong jaga. Jangan sampai handset kita ni mengosakkan. Susah tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak tengok lain, keluar pula binatang tu kan. Binatang tu keluar. Dia kata ternampaklah. Terkeluar pula. Yang tu pula dia tengok 2-3 jam. Ayat Quran tengok seminit 2 je. Dia dah kenapa ni? Ni masalah kita ni tuan-tuan. Jadi pandai-pandailah jaga jaga-jagalah tuan-tuan. Sebab tu orang dulu tuan-tuan, bila Ramadan ni ingat tak, dia pergi suluk kan. Sebenarnya dia orang pergi suluk ni bukan dia nak apa sangat, tapi nak meninggalkan dunia. Baru kita bila baca kitab ni, kita mai masjid, orang dulu ni kenapa bila Ramadan je tak ada dekat kampung. Pak Haji ni mana? Pak Kiai ni mana? Tak nampak pun. Orang panggil Pak Ali ke kan, Pak Mat ke. Dia pergi suluk ni bulan Ramadan ni. Rupanya dia pergi suluk ni adalah nak tinggalkan dunia. Dia nak jaga ibadat dia, nak jaga puasa dia, nak jaga semayang dia, betul-betul untuk Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, betul lah dulu amalan orang dulu. Bukan senang tuan-tuan nak jaga akhirat ni. Kita nak jaga betul-betul Ramadan ni, kita dapat semata-mata kerana Allah. Jadi boleh juga masjid ni kita buat tempat suluk. Tempat untuk orang beriktikaf. Sepatutnya masjid jangan tutup. Masjidnya kena buka. Kalau ada emas ke, ada barang belian yang tu, simpan masuk bank. Jadi bebaskan orang untuk masuk ke dalam rumah Allah, beribadat, nak iktikaf, tak ada masalah. Kerana bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Manusia nak buat ibadat dekat mana lagi yang paling baik melainkan di dalam rumah Allah Ta'ala. Jadi ni makanan ni dah ada atas meja kita ni. Lagi baik bulan Ramadan ni kita bagi makan jamu orang berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu lagi baik. Sekarang ni bagus juga, tapi pahala kurang. Nak banyak pahala, jamu orang, bagi makan dalam bulan Ramadan tuan-tuan.
Orang yang menjamu orang berpuasa makan dan minum, kelebihan dia dapat pahala banyak. Mana orang puasa tu dapat pahala? Orang yang bagi makan minum itu dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa, dengan tidak dikurangkan walau sedikit pun. Pahala dia puasa dapat pahala. Orang yang dijamu tu, orang kita silap. Bulan Syaban ni kau main dijamu. Sekejap tahlil, sekejap arwah, sekejap mati. Macam tak nak hidup dah. Jangan suka tuan-tuan. Kau mati sungguh nanti. Kan? Mati sudah. Jadi tuan-tuan, kita ni pahala tu bagus, banyak. Tapi lagi banyak pahala bulan Ramadan. Saya belajar di Mesir dulu. Kita kalau sebelum Ramadan ni jangan mimpilah nak makan percuma ni. Macam ni memang tak ada. Tapi masuk je Ramadan, buka je. Pak Arab tu semua dah panggil. Dia kata mari datang masjid. Iftar di masjid dia kata. Berbuka di masjid. Memang dia punya makanan tuan-tuan tak payah bayar. Kita tak ada apa, duduk makan. Makanan dia memang special tuan-tuan. Sebab mereka membesarkan Ramadan. Mereka menjamu orang-orang berpuasa di bulan. Kalau boleh masjid ni buat. Panggang kambing bakar ke lembu bakar, panggillah saya, jangan tak panggil. Kita dah ceramah penat ni. Nak suka je, jangan suka. Ni sebulan ni kita tunggu, ada ke tak ada? Kan? Datang, kita jamu, kita buka. Nanti kita buat sahur ke tarawih semua kan. Jangan takut tuan-tuan. Bukan kata Ramadan ni nak puasa je, ada masa makan. Bila kita patut jamu, bila kita patut Kemudian tuan-tuan disebut Nabi menyatakan pemandangan kepada benda-benda yang dilarang itu adalah umpama satu panah dari panah-panah iblis yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Mata yang tak jaga ni tengok benda haram, tengok aurat perempuan, tengok benda-benda yang tak patut lah. Maka ini adalah kata Nabi sama seperti orang yang telah dipanah oleh iblis. Kita tengok benda haram, betul-betul kita ni kena panah oleh iblis. Itu kena rasa lepas ni. Kita tengok benda tak baik, sebenarnya benda yang haram tak baik itu adalah kita dah kena panah daripada panahan iblis. Yang itu dikutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita tak ada rasa apa, tak sakit pun. Kita rasa kita kuat. Kita tengok benda maksiat kan, tak sakit, tak ada apa. Tetapi hakikatnya kata Nabi itu adalah panahan iblis. Itu adalah dikutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang meninggalkan pandangan itu semata-mata kerana takut kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakannya keimanan yang akan didapati kemanisannya di dalam hati. Tiba-tiba bila dia faham hadis ini, dia tinggalkan. Mata dia tak nak tengok benda haram. Mata dia tak nak tengok benda-benda yang tak baik. Kerana takut kepada Allah, kerana takut kepada dosa. Dan orang macam ni kata Nabi, dia akan mendapat bertambahnya iman. Rupanya iman bukan dengan sembahyang saja tuan-tuan. Memang sembahyang itu menambahkan iman, puasa, zakat. Tetapi dengan kita menjaga mata, dengan mata tidak melihat benda-benda maksiat, dosa dan haram, ia juga menambahkan iman. Lagi hebat, bila orang menjaga mata ini, iman dia bertambah, makin lama makin bertambah, maka dia akan merasai kemanisan iman. Betul-betul iman ni macam gula lah tuan-tuan. Air kalau kita buat kan, satu sudu air, kita bubuh satu sudu gula. Manis, tapi tak cukup lagi ni. Mau letak 10 sudu baru manis. Lagi banyak gula, lagi manis. Macam itulah tuan-tuan. Tetapi lagi banyak gula, berbahaya. Siapa yang makan terlampau manis, dia akan kena kencing manis. Potong kaki tuan-tuan. Kepala pun boleh kena potong. Terlalu manis. Tetapi iman, bila bertambah iman, bertambah banyaknya iman, dia akan dapat kemanisan iman. Dan kemanisan iman ini tidak bahaya. Bahkan dia membahagiakan, dia akan menyihatkan, dan dia akan memasukkan orang yang telah memperoleh kemanisan iman ini ke dalam syurga Allah Ta'ala. Yang kedua, menjaga lisan daripada perkataan yang tidak masuk akal. Mulut kena jaga. Cakap perkara-perkara yang baik-baik. Kalau kita tak boleh cakap yang elok-elok, yang baik-baik, maka lebih baiklah kita diam. Lebih baiklah diam.
Kadang-kadang bercakap pada pagi sampai ke malam. Jadi itu tak baik. Itu akan mengurangkan pahala puasa. Kalau kita tak boleh jaga mulut, maka lebih baik kita tutup mulut kita. Ataupun kita mengaji Quran, ataupun kita berzikir. Yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal wa inni mar'un qatalahu falyaqul inni shaim. Yang bermaksud hanya senya puasa itu adalah benteng. Maka apabila seorang kamu berpuasa, hendaklah dia tiada berkata kotor, tiada bercakap sia-sia. Ni Nabi kata puasa ni sebenarnya adalah pertahanan, kubu benteng. Iman kita adalah dengan berpuasa. Jadi jangan kita puasa, kita merobohkan benteng, kita merobohkan kubu kita. Jaga puasa. Sebab itu orang puasa, kata Nabi, dia tadi kena jaga mata, yang ini kena jaga lidah, kena jaga percakapan, tak boleh cakap yang tidak baik. Ni ada seorang hamba Allah, orang Melaka ni, dah masuk Facebook pula. Semua yang dulu-dulu tu dia dah, ni tuan-tuan tolong jumpa, pergi cakap dengan dia. Semua yang mengaruh-ngaruh dah keluar balik tuan-tuan. Yang kan dulu orang Melaka cakap kasar-kasar tu kan. Dia dah, ni mesti tahu punya ni. Jadi yang ini tak boleh. Kemudian bila dia seorang, orang cakap ni orang Melaka. Ini kita malu ni tuan-tuan. Dikenal dia seorang, seolah-olahnya dia ni mewakili semua orang Melaka. Tu tak betul. Kita nak orang kenal orang Melaka ni dengan kebaikan, dengan percakapan yang baik, berbudi bahasa, bersopan santun. Kita tak boleh dikenal kita ni dengan keburukan. Inilah bahasa orang Melaka. Astaghfirullahalazim. Ni macam ni mak. Sikit-sikit lahanan, sikit-sikit lahanan. Ni Melaka lah ni. Astaghfirullahalazim. Tolong, ni dah rakam ni. Tuan-tuan pergi jumpa di malam ni juga, suruh dia berhenti. Tak ada orang Melaka macam ni kata. Bahkan lebih ramai orang Melaka yang baik. Masuk Facebook, masuk semua satu dunia. Dah kenapa? Sepatutnya yang baik-baik kita kena masuk kan? Ini amat-amat menyedihkan, amat-amat mengecewakan, dan kita tak suka. Kita beritahu dalam kuliah ni, ini bukan orang Melaka. Ini orang celaka ni macam ni. Maaf cakap, kasar sangat bahasa dia tuan-tuan. Tidak berbudi bahasa, tidak bersopan santun. Kita tak boleh terima. Itu bukan orang Melaka begitu. Saya kena sebut dalam masjid ni. Bakal tidakkan ada yang lain. Tidakkan ada yang komen, ada yang puji. Bahaya. Kita dah lama tinggalkan bahasa-bahasa kasar ni. Bahasa-bahasa yang tidak berbudi bahasa. Kita dah tinggal lama. Tiba-tiba mari seorang makhluk ni, dia buat balik. Dia datang balik. Dah kenapa? Jangan. Tolong berhentikan di malam ni juga. Kita tak nak lagi. Buka lagi, jumpa lagi muka dia. Dengan rambut serabai, dengan muka macam Astaghfirullahalazim. Kalau tak baik. Nabi tak suka. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena bercakap baik. Kita kena guna budi bahasa. Kita kena guna sopan santun. Ini ajaran Islam. Kita nak orang kenal kita ni Melaka ni orang bersopan santun. Orang yang berbudi bahasa. Saya harap dia kena dengar ceramah aku malam ni. Sampailah hendaknya cakap kita ni dekat dia ni. Tak boleh. Jangan orang kenal orang Melaka ni dengan bahasa yang kasar. Dengan perkataan mencekik. Astaghfirullahalazim. Macam-macam lah. Tak boleh. Itu bukan kita tak suka, tetapi dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi. Kita bukan mendapat kemuliaan dengan buruknya bahasa kita. Kita bukannya dapat pujian dengan kotornya, kesatnya perkataan kita. Tak boleh. Ini tolong berhenti, tolong. Jadi sebab tu Nabi kata orang puasa dia kena tinggal cakap tak baik. Dia kena tinggal, dia tak boleh. Seandainya ada yang kacau dia, ada orang yang maki dia, orang kutuk hina dia, apa dia nak buat? Hendaklah ia mengatakan bahawa sungguhnya aku ini sedang berpuasa, aku ini sedang berpuasa. Inni shaim. Dia jangan balas. Orang maki dia jangan maki orang. Orang kutuk dia jangan kutuk. Orang ajak gaduh, jangan layan. Dia hanya perlu jawab, saya berpuasa. Dah. Saya berpuasa, sudah. Okey, selesai. Kemudian yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan apa sahaja yang tidak disenangi menurut ukuran agama. Sebab setiap apa yang haram diucapkan, maka menjadi haram pula lah yang mendengarkannya. Ini masalah mendengar.
Kalau yang bercakap itu menipu tuan-tuan, orang yang mendengar itu pun adalah menipu. Orang yang bercakap menipu itu berdosa, orang yang mendengar kata-kata penipuan itu juga adalah berdosa. Ni kita ni, saya bercakap tentang puasa, kita cakap hadis Nabi, ayat Quran, kita cakap yang baik, ini adalah pahala. Tuan-tuan yang dengar pun kita sama-sama mendapat pahala. Ada orang pergi ceramah, macam-macam yang dicakap. Ada fitnah, ada bohong, ada tipu. Yang bercakap itu pun berdosa, yang mendengar pun berdosa. Ini kena faham. Ada orang kita, dia kata, saya tak cakap, saya dengar aja. Saya bagi dengar. Saya dengar pun duduk jauh. Orang tak nampak saya, dia kata. Dia kelubung lagi tuan-tuan. Adakah dia ingat dia tak berdosa? Sama juga. Silap-silap dia lagi banyak dosa lagi tuan-tuan. Jadi kena ingat, yang bercakap menipu, yang bercakap bohong, jahat tu pun berdosa, yang mendengar tu pun. Sebab menipu ni, dia tak akan menipu kalau tak ada orang nak dengar. Dia cakap seorang-seorang, tak ada orang nak dengar, tak ada siapa, maka dia tak akan menipu. Sebab tak ada orang dengar, dan dia akan memberhentikan dosanya. Disebabkan ada yang mendengar penipuan, ada yang mendengar fitnah, bahkan ramai, maka dia yang berkata memfitnah, menipu itu berdosa, yang mendengar itu pun berdosa. Tolong jaga telinga. Walaupun kita dah jaga mulut, kita tak bercakap, tetapi telinga kita mendengar. Ni dalam bulan Ramadan, ialah kita tengok tak apa-apa, kita dengar lagu-lagu. Sepatutnya bulan Ramadan ni tolong dengar ayat Quran. Kalau kita rasa malas, kita dah letih nak mengaji, nak berzikir, kita buka ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Kalau nasyid-nasyid pun, tengoklah tuan-tuan, biarlah yang kita dengar itu mendatangkan pahala. Janganlah dia menjadi sia-sia. Lagu Dondang Sayang, Saloma Piramli, sudah-sudahlah Ramadan ni. Tunggu dulu. Stop dulu Ramadan, kita dengar ayat Quran. Kita nak pahala. Tuan-tuan, saya sebut tadi, bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita sembahyang sunat. Benda sunat kita buat dalam bulan Ramadan, dia punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala sama dengan kita buat benda wajib dalam bulan yang bukan bulan Ramadan. Kita sembahyang sunat bulan Ramadan, hukum dia, kedudukan dia sama dengan kita pahala sembahyang wajib di bulan yang bukan bulan Ramadan. Habis, kalau kita sembahyang fardu, kita sembahyang subuh, kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, maka samalah dengan kita mendirikan 70 solat yang kita buat dalam bulan Ramadan. Satu solat fardu samalah dengan 70 solat fardu di bulan yang bukan bulan Ramadan. Kalau tak nak sembahyang lagi tuan-tuan, rugi ke untung? Rugi, serugi-ruginya tuan-tuan. Tak ada siapa boleh bagi. Tak ada siapa boleh bagi. Allah Ta'ala saja bagi. Seolah-olahnya bulan Ramadan ni, kalau kita tengok kan, melimpahlah. Wang ringgit ke, emas ke. Bahkan pahala ni, dia lebih baik, lebih mahal daripada wang ringgit harta dunia. Masalahnya, dalam hati kita ni, mana yang lebih mahal? Mana lebih berharga? Pahala ke wang ringgit? Pahala ke emas, harta benda? Kalau dalam hati kita ni, melihat wang ringgit, melihat harta benda, wang emas tu lebih mahal, maka tak ada harga lah pahala tu. Tak ada nilai lah pahala. Sedangkan Ramadan ini adalah bulan mencari pahala. Tuan-tuan, jadi tolonglah, mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala sampaikan dalam bulan Ramadan. Ada ulama menyatakan masuk saja bulan Ramadan, orang yang hidup itu telah digandakan pahala. Hidup tuan-tuan, hidup je dalam bulan Ramadan tu dah ganda pahala. Mati pun dalam bulan Ramadan pun adalah dalam kebaikan. Sebab itu Nabi ajar kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ni dah berkat sekarang ni tuan-tuan. Ni dah banyak pahala ni. Daripada Rajab hari tu. Ni sekarang ni dalam bulan Sya'ban. Lagi pula bertambah-tambah keberkatan pahala di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Jadi, tolong jaga telinga. Jangan mendengar perkara-perkara yang tak baik. Kalau kita dengar orang mengumpat, menipu, kita lari, kita tinggal. Jangan dengar. Kita duduk seorang-seorang lagi bagus.
Allah Ta'ala berfirman, sama'una lil kadibi akaluna lis-suht. Yang bermaksud orang-orang itu sama mendengarkan perkataan dusta, lagi pula suka makan apa-apa yang haram. Orang-orang yang dia cakap menipu, cakap bohong, dia akan suka mendengar yang menipu dan berbohong juga, tuan-tuan. Dia sama kata Allah Ta'ala. Orang kalau bercakap pun tak baik, dia suka mendengar yang tak baik. Orang yang dengar benda tak baik, dia pun suka cakap yang tak baik. Begitu. Orang yang suka cakap baik, dia akan suka dengar yang baik. Orang yang suka dengar yang baik, dia suka akan cakap yang baik. Ini Allah Ta'ala kata. Yang masalah lagi dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, orang yang suka cakap bohong, menipu, fitnah, dia suka dengar yang tak baik ni, sampaikan nanti dia tambah lagi satu penyakit, bahana dia suka makan yang haram. Makan riba, makan rasuah, makan benda-benda yang haram. Disebabkan dia suka bercakap yang tak baik dan mendengar perkataan yang tidak baik. Jadi jaga percakapan kita, jaga pendengaran kita, nanti kita akan selamat daripada memakan makanan yang haram. Kemudian disebut yang keempat, menahan anggota-anggota tubuh lain daripada perbuatan dosa, khususnya tangan dan kaki. Jangan sampai mengerjakan hal yang terlarang menurut kacamata agama. Kita dah jaga mata, dah jaga telinga, dah jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki, jaga semua kemaluan anggota tubuh badan kita, semua kena jaga daripada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, daripada perkara-perkara yang termasuk di dalam dosa. Yang ni kena jaga. Sebab itu disebutkan bagaimana Nabi SAW menyatakan, kam min sa'imin laysa lahu min sawmihi illal jum' wal atash. Betapa ramai sekali orang berpuasa padahal dia tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga semata-mata. Dia puasa tapi mulut dia tak jaga, mata dia tak jaga, tangan kaki dia tak jaga. Apa yang dia dapat daripada puasa dia? Tak ada pahala melainkan lapar dan dahaga, kata Nabi. Takut-takut tuan-tuan, dahlah tak dapat pahala, dahlah tak dapat apa-apa, lapar dahaga, mendapat dosa pula yang banyak. Ialah menipu kan dosa, memfitnah kan dosa. Ada ni tuan-tuan, Ramadan pun nipu semacam, Ramadan pun fitnah semacam. Jadi tolong jaga. Patutnya dalam bulan Ramadan ni berhenti daripada bergaduh, berhenti daripada fitnah, berhenti daripada bertengkar, berhenti daripada parlimen pun tutup bulan Ramadan ni, cuti kan? Sebab kita nak jaga puasa Ramadan. Kemudian yang kelima disebutkan di waktu berbuka puasa. Ni sampai pula waktu buka puasa, janganlah terlampau banyak makan, sekalipun makan itu halal, sehingga perut seakan-akan tidak memuatkannya lagi. Jaga waktu berbuka puasa. Jangan waktu, kata Imam Ghazali, kata ulama-ulama, waktu puasa perut dia kosong. Bila masuk saja waktu berbuka, dia memenuhkan perutnya sama seperti bekas sampah. Masa puasa kosong, masa berbuka dia balas dendam, dia top up balik. Jadi kalau begitulah keadaannya, siang hari perut dia kosong, malam hari perut dia penuh balik, sampai termuntah-muntah, terbelahak pun ada, maka itu tidak menghasilkan apa-apa puasa. Jadi makan, berbuka tu makan sekadar kerana kita berbuka, nanti lepas isyak kita ada solat tarawih. Kalau dah perut penuh tuan-tuan, kalau dah makan terlalu banyak, kita tak boleh nak mendirikan solat tarawih. Ingat tuan-tuan, kita bulan Ramadan ni mana bulan mengurangkan makan. Bila kata puasa, kurang makan. Bila kata puasa, banyak ibadat. Jangan jangan karang Ramadan pula tak semayang tarawih. Kan? Dia kata tak larat lah, tak sempat lah. Jangan tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pernah mungkin dulu masa kecil-kecil, masa muda-muda, sembahyang tarawih 20 rakaat. Siapa pernah sembahyang tarawih 20 rakaat? Angkat tangan. Tak ada? Angkatlah tangan. Untuk sidang ada. Siapa ada pengalaman sembahyang 20 rakaat, mana lagi baik dengan sembahyang 8 rakaat? Mesti 20 rakaat, betul tak? Betul tuan-tuan. Saya ni jadi ustaz ni pasal dulu kecil-kecil sembahyang 20 rakaat lah. Kita ikut Pak Imam. Habis pukul 10 pun kita tunggu. Siap dengan witir 10.30, dengan zikir la ilaha illallah, semua tu doa. 10.30 pukul 11 habis tuan-tuan, kita tunggu.
Macam mana kita tak jadi orang baik? Hari ni pukul 9 dia dah nak. Baru pukul 9 dia dah macam dah tak betul lah. Dah meroyan lah. Dah macam hilang akal lah. Dah macam nampak syaitan iblis lah. Dah macam-macam lah tuan-tuan. Dah kenapa? Sepatutnya kita kena duduk lama beribadat. Kita sayang rumah Allah. Ni Ramadan tuan-tuan. Jangan cepat-cepat nak balik. Jangan cepat-cepat nak keluar masjid. Jangan. Kita duduk iktikaf. Kita duduk ibadat. Itu beza kita dengan orang dulu tuan-tuan. Ni yang semayang 20 rakaat jadi imam semayang 20 rakaat tu dah tak ada dah tuan-tuan, semua dah tinggalkan kita dah. Dia bawa dia punya pahala tuan-tuan. Kita semayang 8 rakaat ni berapa pahala tuan-tuan? Berapa pahala? Kalau dia semayang 20 rakaat tu tarawih saja tuan-tuan. Tambah dengan witir 3, 23 rakaat. Kalau satu malam 23 rakaat, kalau satu bulan dah berapa tuan-tuan? Kita kira tu 20 darab 3 600 lebih dekat 700 rakaat dia sembahyang tuan-tuan. Orang dulu-dulu. Kita kalau 8 sahaja campur dengan witir 3 rakaat, berapa rakaat? Ini kira mudah tuan-tuan. Kita tak payah kira pahala, kira rakaat. Terlalu jauhnya beza sembahyang orang dulu dengan kita. Dah kita ngaku kita baik. Dah kita ngaku kita lagi alim. Masuk Facebook macam nak gegar dunia apa semua. Dah kenapa? Tak adanya baik kita dengan orang dulu. Tak ada. Orang dulu pun dia tak belagak. Dia semayang 20 rakaat. Orang dulu dia balik lewat pun dia tak ada gaduh. Tuan-tuan tolonglah. Kita tolong diri kita sendiri. Bulan Ramadan ni Tuhan nak bagi kita pahala. Nak suruh kita jadi baik. Nak suruh kita tambah amal ibadat. Kalau tak tambah juga. Kalau kita malas juga. Bila lagi nak amal ibadat? Bila lagi nak kumpul pahala? Ni tak tahulah tuan-tuan Ramadan ni sempat jumpa ke tidak. Jangan cerita Ramadan depan lagi. Ni Ramadan ni berapa hari lagi ni tak tahu ni sampai ke tidak. Banyak-banyak doa tuan-tuan. Banyak-banyak kita insaf, kita merendah diri, kita nak beribadah, bertaat, melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makan, berbuka ni jangan ikut nafsu. Itulah tuan-tuan, kalau dah pada Ramadan ni habis semua. Jaga. Kemudian dia katakan yang keenam. Yang keenam iaitulah berkenaan dengan orang yang berpuasa itu agar dapat meraih rezeki ataupun disebut tazkiyatun nafs yang benar. Hendaklah sesudah berbuka puasa hatinya lalu digantungkan mengenai diterima atau tidaknya puasanya itu. Jadi dikatakan orang berpuasa ni yang terakhir keenam adalah kita puasa. Kata Syed Hawa, Dr. Syekh Syed Hawa, dia kata kita kena, orang moden kata postmortem, kena muhasabah. Adakah puasa kita ni Tuhan terima ke tidak? Puasa aku hari ni banyak pahala ke banyak dosa? Itu kita kena muhasabah. Kalau kita sendiri pun tak tahu nak kira pahala sikit ke banyak kita puasa hari ni, teruklah jawabnya. Kita sendiri boleh nilai puasa kita tuan-tuan. Kalau rasa-rasanya alhamdulillah hari ni. Kan? Rasa-rasanya. Jadi orang yang berpuasa sebelum dia berbuka dia dah kena muhasabah. Kita tengok jiwa kita, hati perasaan kita ni makin baik ke, makin buruk ke, hati kita makin lembut ke, makin keras ke, kita rasa kita banyak pahala ke, banyak dosa ke. Itu kita boleh rasa dengan ibadat kita berpuasa pada hari tersebut. Jadi kena ada, pastikan kita membersih, mensucikan jiwa pada setiap hari kita berpuasa. Jangan kita puasa berbuka, lapar makan. Itu tak betul. Kena ada muhasabah, postmortem, cek balik kita puasa macam mana. Sebab itu orang berpuasa dia kena ada tarhib wa targhib. Kena ada pengharapan dan kena ada takut. Harap-harap puasa kita Allah Ta'ala terima. Dan kita takut amal ibadat kita Allah Ta'ala tolak. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita rasa kita dah puasa, kita rasa kita dah jaga, tapi mungkin dosa-dosa tak nampak. Dosa-dosa dalam hati, perkara-perkara yang tak baik. Maka kita kena ada takut dan harap. Takut ibadat kita Tuhan tak terima, harap-harap Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Disebutkan oleh seorang alim, kam min sa'imin muftir,
Wa kam min muftirin shaim. Betapa ramai orang yang berpuasa sebenarnya dia tak puasa. Ni, ramai-ramai orang ni, kata seorang alim, nampak ramai orang puasa. Sebenarnya ramai-ramai itu bukan puasa pun. Dosa banyak, mulut, mata semua tak jaga. Dan ada juga orang yang nampak macam tak puasa, tetapi sebenarnya dialah berpuasa. Diam je. Tak adalah sibuk-sibuk dunia, tak adalah kecoh-kecoh apa semua, masuk Facebook kenapa tak ada. Dia buat hal dia je. Dia yang orang tak heran apa, dia sebenarnya yang berpuasa. Jadi yang terakhir tuan-tuan, Nabi ingatkan kita. Nabi ingatkan kita dalam sebuah hadis, inna sawma amanah falyahfaz ahadukum amanatah. Nabi menyatakan sesungguhnya puasa ini adalah amanah. Ni kita nak puasa Ramadan ni, apa dia amanah? Kewajipan. Apa dia amanah? Tanggungjawab. Makna orang berpuasa, orang yang berlaksanakan tanggungjawab. Orang yang dia laksanakan tugas. Siapa tak puasa, dia tak amanah. Siapa yang tak puasa, siapa yang meninggalkan puasa, maka orangnya orang khianat kepada Allah Ta'ala. Maka puasa, bila kita puasa, kita amanah, dia akan menjadikan kebaikan. Kata Nabi, maka hendaklah seseorang kamu itu memelihara amanahnya tadi. Jadi bila kita tahu puasa Ramadan ni amanah, jaga amanah kita. Buat elok-elok, buat baik-baik, jaga betul-betul. Ialah amanah tuan-tuan. Ni saya bagi anak saya ni amanah kepada Tuan. Ini saya bagi ni barang saya amanah, tolong jaga. Dia biarkan saja begitu. Dia tak hiraukan, dia tak ambil perhatian, dia tak jaga, maka amanah dia akan binasa. Ini orang yang khianat. Jaga ibadah puasa kita Ramadan. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang akan tiba, yang akan kita lalui, dan mudah-mudahan sampai ke akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar takut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekadar kemampuan saya tuan-tuan. Kalau ada apa-apa saya kaitan dengan mulut kita dalam dan kita majlis dan majlis pas majlis itu tahu lah penceramah tu dengan tu macam apa dan sebagainya. Kita ada dalam majlis itu kita berlaku mereka kata kita tak hormat dia tapi mengadapkan dia macam-macam tindakan kita ada kita ambil aku untuk kita aku lah kita paksa mendengar ada dekat kita macam-macam lah yang perlu Ustaz berikan supaya tahu banyakkan sekarang ni rumah 83 je 83 tak dalam 40 sekali kita hendak pun berjemaah kita nak berjemaah waktu 8 lepas sekali kita apa tu 5-8 kita nak sambung lagi 9. Nak sambung lagi nak sambung lagi apa? 12. Kita nak sambung lagi, kita nak boleh tak kita imamkan dia? Boleh tak kita pada nak sabar dia? Kita sekarang ni kita nak boleh tak kita buat apa yang kita dulu? Pasal banyakkan masjid-masjid buat apa? Dia jangan buat apa, tapi kalau sekarang tu memang tutup buat. Di sini yang diperlukan sini di Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masalah duduk dalam majlis. Dia tahu dalam majlis tu pembohongan, fitnah. Dalam Quran Allah Taala sebut dan ayat saya baca tadi tuan-tuan jelas. Kita tak boleh dengar, tak boleh duduk. Allah Ta'ala ajak adab-adab bercakap, adab-adab mendengar, adab-adab dalam majlis. Bila kita duduk dalam majlis tu ada menipu, bohong, fitnah, maka kita kena angkat punggung keluar. Kenapa tuan-tuan? Sepatutnya kita kena tegur dulu tuan-tuan. Lagi baik kena tegur dulu. Awak ni nampaknya telah melakukan pembohongan. Ini fitnah ni. Itu sepatutnya. Tapi Allah Ta'ala kata tak perlu tegur, tak perlu cakap. Angkat kaki, angkat punggung, tinggal. Kenapa? Kita nak tunjuk kita tak setuju. Kita tak nak subahat, kita tak nak dapat dosa. Dah. Mana bila dia angkat kaki, angkat punggung, dia tinggal, dia tidak berdosa lagi. Ini ayat Quran tuan-tuan.
Kalau kita tutup telinga ke apa ke, kita tak ikut Quran lah. Kita ikut kita lah. Jadi angkat kaki, tinggal. Sampai bila? Bila dia dah tak ada bohong, tak ada fitnah, tak ada lagi yang menipu, kita baru datang, duduk balik. Bukan kita tinggal selama-lamanya. Selagi ada pembohongan, penipuan, fitnah, kita tinggalkan. Kita takkan duduk, kita takkan dengar. Itu perintah Quran. Itu adab-adab bercakap, mendengar di dalam majlis. Jadi itu terpulang kepada kita. Quran bagi tahu adab ni tuan-tuan, dia peraturan lah, disiplin lah. Kalau kita buat, kita dapat kebaikan. Kalau kita tak buat, kita sendiri yang menimpa keburukan. Okey tuan-tuan, itu. Kemudian berkenaan dengan solat tarawih 28 rakaat dan 20 rakaat. Sebab itu saya kata tadi, masjid kena terbuka. Kan? Kalau di Pantai Timur tuan-tuan, memang mana-mana pun buat 8. Saya balik di Terengganu. 8 rakaat tuan-tuan, yang dekat dalam ni, saf mula-mula ni 8 rakaat, bangun keluar. Tak tunggu witir lagi, bangun keluar. Yang dekat dalam, yang dekat luar tu, yang dalam ni keluar, dah habis 8 rakaat, yang dekat luar tu masuk. Tambah lagi sampai 20 rakaat. Tambah dah 20 rakaat tarawih, witir lagi 3 rakaat. Kenapa? Kerana masjid terbuka. Nak buat 8 pun silakan, nak buat 20 pun silakan. Masalah di kebanyakan tempat kita ni buat 8 saja. Kalau buat 20 ni sekarang seolah-olahnya macam nak perang. Seolah-olahnya ni tak baik. Ini masalah. Ini tidak ada keterbukaan. Saya bukan nak sentuh mana-mana, minta maaf. Tetapi atas kebenaran, atas kebaikan. Ini bulan Ramadan tuan-tuan. Tak kira lah siapa nak jadi imam, nak bawa 20 ke apa. Saya masukkan di kampung saya tuan-tuan, saya balik mak mertua di Terengganu. Yang 8 rakaat tadi imam lain. Bila 20, dia tukar imam lain pula. Mana imam ni pun dia boleh 8 rakaat, ada imam yang boleh 20 rakaat. Tak ada masalah. Ada yang dia buat 8 rakaat saja di masjid. Dia balik rumah, sembahyang lagi tuan-tuan, 20 rakaat di rumah. Yang penting tak kira di masjid ke di rumah ke, tapi al-maklum lah tuan-tuan. Ni, al-maklum lah biasa. Dia semayang 8 rakaat kat masjid, lepas tu ni, kat masjid Al-Ghaffar ke mana-mana kan. Witir tu 8 rakaat, pak imam buat witir, dia bangun dia balik. Dia balik tuan-tuan, dia buat tak witir kat rumah? Kalau balik 10 orang, berapa orang yang balik rumah tu dia buat witir kat rumah? Seorang pun boleh tentu tuan-tuan. Confirm, garanti. Betul tak? Sebab itu, kalau imam buat 8, dia witir 3, tunggulah pak imam habis. Yang kalut sangat dia kenapa? Saya witir dekat rumah. Kemain macam dia power sangat witir kat rumah. Macam pahala dia banyak sangat kat rumah. Tak semayang pun. Kita ni yang kuatnya semayang, banyak semayang kat masjid lah. Betul tu, saya lah. Tak tahulah kalau tuan-tuan ni lagi banyak kat rumah. Kan? Oh, rumah dia berpuluh beratus dia semayang. Saya amat-amat tidak mempercayai. Saya tak percaya tuan-tuan. Saya tak percaya diri saya. Saya tak percaya diri saya. Balik rumah ni memang azab lah. Dengan orang rumah lagi senyum kat kita pun dah tak tahan dah. Oh, senyum dengan anak-anak lagi. Ini dekat masjid pun dah tak larat nak semayang. Balik rumah apa cerita? Dengan TV lagi, dengan handset lagi, dengan bagai-bagai lagi. Nak semayang apa kat rumah tuan-tuan? Baiklah kita semayang kat masjid. Saya sebut, ra'i, hormatilah imam. Ini saya nak sebut ni. Kan? Ni kadang-kadang lepas witir Pak Imam bagi salam, tinggal Pak Imam dengan Pak Bilal dia. Yang lain, witir kat rumah. Astaghfirullahalazim. Ini tidak ada adab saya sebut. Ini biadab ni. Maaf saya terkasar. Ini biadab. Sampai hati dia tinggal Pak Bilal dengan Pak Imam je. Lantak dengan kau Pak Imam, kau nak witir, kau dua orang lah. Kita witir kat rumah. Apa macam itu? Bukan sini tuan-tuan, bukan sini. Minta maaf Bukan sini, tempat lain. Tempat lain. Ni kan saya tak balik pula ni kerang. Saya tak takut, tapi tak balik susah lah kan. Jadi, tolong hormat. Itu hormat. Dia Pak Imam kita. Takkan Pak Imam nak ramai-ramai. Kalau dia buat witir, kalau sama-sama isyak, sama-sama tarawih, sama-sama witir. Dia tinggalkan kawan tu. Kan? Dapat Pak Imam bagi salam, dia hilang semua. Bagi kiri kanan tak ada orang dah. Kita ni tuan-tuan, Pak Imam pun manusia biasa. Jadi satu,
Ini yang sepatutnya saya tengok, mana-mana yang jemaah dia jadi imarah, jadi ramai tuan-tuan. Pertamanya yang saya tengoklah masjid itu terbuka. Jadi nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh, kan? Dan masjid dia tak tutup. Mungkin dia padam lampu ke lepas tarawih syak apa semua, tapi dia tak tutup. Siapa-siapa boleh datang iktikaf. Siapa-siapa kan pukul 2, 3 pagi nak bangun Qiyamul ke apa ke, nak sahur dekat masjid pun boleh. Tapi biasanya masjid ni yang mana yang bagus-baguslah, Masjid Al-Ghaffar pun mana sekarang ni 10 malam terakhir itu memang mereka akan menganjurkan Lailatul Qadar lah, Qiyamul Lail. Jadi ini cara masjid lah untuk kita tarik masyarakat mengimarahkan rumah Allah. Kita nak ajak masyarakat beribadah. Kita tak paksa. Tapi masjid kena menganjurkan. Kita kena terbuka. Orang nak semayang, tak nak semayang, terpulang. Tapi bila masjid terbuka, kita anjurkan, maka itu dah lepas kewajipan. Nanti kita nak jawab apa? Pengurusi dia di hadapan Allah Ta'ala hari kiamat. Pak Imam nak jawab apa? Lepas di isyak tarawih, kunci masjid. Subuh baru buka. Sedangkan rumah ini adalah rumah Allah. Sedangkan bulan ini bulan Ramadan. Bulan orang nak ibadat. Bulan orang nak iktikaf. Dia masuk masjid tuan-tuan, tak semayang pun pahala dah. Dia masuk masjid, dia tidur. Dia tidur ataupun dia niat iktikaf, dah dapat pahala tuan-tuan. Tapi janganlah tidur je kat masjid. Datang-datang tidur, yang hotel ke apa? Semayang lah. Tapi nak sebutnya pahala. Jadi tolonglah tuan-tuan. Ini berkenaan ni saya tak nak sebut panjang lah. Tapi panjang juga dah tu. Bahawa kita ni apa-apa terbuka. Dan kita tak payah kutuk lah. Apa ni semayang 8 rakaat. Apa ni semayang. Itu terpulang. Dia tak ada masalah. Nak buat 8 ke. Nak buat 20 ke. Tapi kita memberi kebebasan. Kita terbuka. Dan masa inilah untuk kita sama-sama meraih. Merebut peluang. Ganjaran pahala yang dijanjikan. Bukan manusia nak bagi, bukan kerajaan. Allah Ta'ala nak bagi tuan-tuan. Okey, sekadar itulah saya boleh jawab. Ada lain-lain tuan-tuan? Bila bulan puasa bila akhir bulan puasa kita dengar laporan berlakunya pembaziran makanan. Daripada bulan lain, bulan puasa dia paling banyak pembaziran makanan. Wang dia juga. Baik. Membazir makanan ini semua adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, sebab membazir ni orang yang membazir. Yang masak makanan, yang apa makanan ni manusia. Haiwan dia hanya makan tuan-tuan, dia tak ada masak-masak. Jadi sesungguhnya orang-orang yang melakukan pembaziran, maknanya makan tu dia buang, dia tak habis apa semua, tak ada apa tu, membazir ni tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Ingat tuan-tuan, orang berniaga ke, orang membeli ke, semuanya kena amanah kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam amanah ni bukan sahaja puasa, termasuk dalam amanah pun adalah makanan, minuman, wang ringgit, rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Itu pun amanah. Bulan Ramadan adalah bulan amanah. Jadi tuan-tuan, kalau membazir, maka ia adalah Allah Ta'ala sebut saudara-saudara syaitan. Membazir ni memang berdosa lah. Membazir ni hukumnya haram. Dan dengan sebab membazir itu, dia akan merugikan, menghilangkan pahala puasa. Jadi tuan-tuan begitulah. Boleh pergi ibadah Ramadan. Tapi kalau kita rasa tak perlu, kalau kita rasa depan-depan rumah, dekat-dekat tu ada jual, pun dah mencukupi tuan-tuan. Jadi sebab itu kita wajib mengelak pembaziran. Wajib mengelakkan daripada pembaziran. Dan kita masa bulan Ramadan ni lah nak berjimat cermat. Masa bulan Ramadan ni lah masa ekonomi. Ini kan barang mahal ni tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan ni lah masa kita untuk bersedekah, masa untuk kita meninggalkan pembaziran, bercermat-cermat, dan kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu. Jaga. Jadi makan, sebab itu untuk mengelak pembaziran, kurangkan makan. Jangan lagi nak banyak makan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni beli banyak tapi makannya sedikit. Itu yang membazir.
Kita dah belajar ni, tuan-tuan ni memang dengar ceramah saya, okey, kita nak makan sikit. Tapi bila dia beli, nampak tu dia beli, nampak ni dia beli, tengok muka Mak Haji, kesian Mak Haji, dia beli. Macam dia nak makan Mak Haji tu. Kan? Janganlah beli banyak-banyak. Boleh beli. 2-3 dah lah kan. Mana yang kita nak makan boleh habis saja. Yalah kita ni tuan-tuan, kalau dah umur bertambah, kalau kita dah makin meningkat usia, memang begitu dah. Makan ni makin lama makin sedikit. Kita tak boleh makan banyak tuan-tuan. Jadi begitulah. Tu untuk berkenaan dengan pembaziran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada pembaziran. Ada lain-lain tuan-tuan? Ada. Satu daripada jemaah, mungkin muslimat lah, jemaah muslimat, dia tanya arwah suami dia yang meninggalkan puasa. Jadi dia dah buat bayar fidyah lah. Dia dah buat bayar fidyah. Cuma dia kata banyak sangat puasa yang arwah suami dia tinggalkan. Cuma saya tanya, dah bayar fidyah belum? Kalau dah bayar fidyah, maka tak perlulah qada. Tapi muslimat ni, tak tahulah muslimat mana. Ni yang tanya pada saya ni, mungkin berlaku di mana-mana lah tuan-tuan. Tapi muslimat ni, isteri kepada arwah ni, dia qadakan puasa suami dia. Jadi tolong ingat tuan-tuan qada puasa ni hanyalah untuk orang yang meninggalkan puasa. Qada puasa hanyalah untuk orang yang meninggalkan puasa. Itu pun kalau dia mampu qada. Kalau dia tak mampu qada, maka dia boleh bayar fidyah. Kalau boleh qada, kena qada puasa. Kalau tak boleh qada, maka dia kena bayar fidyah. Kalau yang meninggalkan puasa ni dia dah meninggal, dia dah mati, dia dah, Allah Ta'ala dah panggil dia kembali ke rahmatullah, maka isteri dia, anak-anak dia kan boleh juga gantikan dan boleh selesaikan dengan membayar fidyah. Kalau dah bayar fidyah, anak dia ke, isteri dia ke, dah bayarkan fidyah puasa yang ditinggalkan oleh si mati semasa dia hidup, maka perlu tak diqadakan lagi puasa si mati? Tak perlulah tuan-tuan. Tak perlu lagi. Kenapa? Kita dah bayar fidyah, kenapa kita nak qadakan lagi puasa? Dan puasa tu bukan puasa kita yang kita tinggal, puasa orang lain. Itu ustaz lain kita nak sebut. Itu ustaz lain. Jadi tuan-tuan, jadi kita bagi tahu qada puasa bagi yang tinggalkan puasa. Dan yang tinggal puasa pun kalau dia tak boleh qada, dia boleh fidyah. Dia boleh fidyah. Yang kita ni tuan-tuan, kita sayang mak kita, ayah kita kan, adik-beradik kita. Jadi kita memanglah kalau baiknya kita qada. Tapi puasa kita pun kita tak buat tuan-tuan. Betul tak? Puasa kita pun macam nak mati kita buat. Macam mana pula orang lain? Jadi Islam bagi bayar fidyah. Kita boleh gantikan puasa orang yang telah meninggal dengan kita bayarkan fidyah. Kita dah bayarkan fidyah, selesai. Tak perlu lagi kita qada. Kalau tuan-tuan nak qada, ada ustaz kata kena qada. Terpulanglah ustaz tu, dia memang power lah. Jadi memang kuat puasa lah. Tapi saya ikut kemampuan kita tuan-tuan. Dan Islam tidak memberat-beratkan. Islam tidak menyusahkan tuan-tuan. Puasa ini dia tak macam sembahyang fardu tuan-tuan. Sembahyang fardu tu, itu memang lebih utama kena qada daripada puasa. Solat fardu tu. Sebab solat fardu ni 5 waktu kan. Kalau kita tinggal memang tu wajib qada. Tetapi puasa, yang musafir dia boleh tak berpuasa, yang sakit dia boleh tak berpuasa, dan yang begitu-begitu pun dia boleh qada. Bermakna puasa ini dia lebih longgar. Puasa ini dia lebih mudah berbanding dengan fardu solat. Okey tuan-tuan, dia belakang solat sekejap. Ada solat? Tak ada. Jadi masuk ke malam ustaz. Dia kata kalau sahabat sembilan. Saya minta dikirimkan waktu boleh qada tak waktu boleh qada mungkin kalau dulu macam-macam. Nanti dia masuk tu kalau ada ustaz ada berikan dia kata sekiranya sahabat saya meninggal, saya sahabat dia, saya minta dikirimkan boleh tak qada dulu kalau waktu kita boleh. Ustaz ada kata Yalah. Baiknya ustaz tu, baiknya ustaz. Yalah, saya tak nak komen lah. Saya tak nak komen. Ya.
kita dalam hukum yang kita belajar, kita tak nak memberat-beratkan. Kan tuan-tuan kan, kita nak puasa pun berat dah. Lepas tu kita nak qadakkan puasa orang lain pula ni. Allahu Akbar. Ini memang malaikat lah. Bagi sini malaikat. Tok wali pun kalah. Jadi terpulang. Saya minta izin pada keluarga tuan untuk saya qadakkan puasa kawan saya. Bagi saya tak perlu minta izin. Bagi saya lah, kalau dia betul ikhlas, kalau betul dia tak perlu minta izin. Dan memang kawan dia sayang kasih, dia boleh saja qadakkan. Tak ada masalah. Yalah, memanglah di segi itu kita kena minta izin. Ada. Tapi sebenarnya tak minta izin pun tak ada masalah. Sah tak? Kalau dia tak minta izin dengan keluarga si mati, dia qadakkan puasa kawan dia. Sah ke tak sah? Sah. Tak ada masalah. Boleh juga dengan minta izin, boleh dengan tidak minta izin. Tetapi itu memang baiklah. Mungkin saya belum mencapai sebegitulah. Bukan senang tuan-tuan. Kita nak selesaikan kita punya ni pun suatu yang besar, suatu yang berat. Apatah lagi kita nak tolong orang lain. Jadi sebab itu, kalau kita boleh perbanyakkan puasa, perbanyakkanlah. Jadi terpulanglah. Cumanya jangan kita memberat-beratkan. Kita tak nak pula kita qadakkan puasa orang lain, nanti puasa kita pula kita tak qadak. Puasa kita pula kita tak penuh, tak sempurna dalam bulan Ramadan. Maka yang itu wajib tuan-tuan. Kita nak ingatkan balik kepada kewajipan kita sendiri. Selesaikan kewajipan solat fardu kita, selesaikan puasa fardu Ramadan kita, barulah kalau boleh kita bantu orang. Sebab itu dalam Islam, kita buat yang fardu untuk kita. Kemudian kalau kita buat sunat pun untuk kita. Orang lain tu serahlah dia. Dia tak jadi wajib tuan-tuan. Memang anak dia kenalah gantikan, tetapi dengan bayar fidyah pun telah selesai. Fidyah ini telah menyelesaikan puasa fardu yang ditinggalkan oleh si mati. Tak perlu lagi diqadak. Tak perlu lagi diqadakkan. Terpulang tuan-tuan nak buat macam mana? Saya ingat jangan menyusah-nyusahkan. Kadang-kadang kita ni benda senang kita buat susah. Benda yang susah pula kita mudahkan. Tak boleh. Islam ni dia relevant. Islam ni dia fleksibel. Islam ni tidak menyusah-nyusahkan. Mudah-mudahan kita sembahyang dipermudahkan Allah. Mudah-mudahan puasa, zakat, haji kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita mudah amalkan Islam, kita mudah hidup di dunia, kita mudah urusan di hari akhirat, insya-Allah. Ada lain-lain tuan-tuan? Maknanya masalah orang yang telah meninggal dunia lah. Hidup lagi. Kalau hidup dia lagi, pergi jumpa dengan dia. Cuma beginilah tuan-tuan, ini kejahilan lah. Ini kejahilan. Jadi sebenarnya peluang orang yang hidup terlalu besar rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana dia jahil pun, bagaimana dia sesat jahat pun, sebenarnya bila Allah Ta'ala bagi dia hidup, Allah Ta'ala bagi dia nyawa, ini rahmat Allah Ta'ala terlalu besar tuan-tuan. Bayangkan kita baca kitab Riyadhus Shalihin nanti, yang bunuh 99 orang tu. Dia nak bertaubat itu, belum sempat taubat pun masuk syurga tuan-tuan. Jadi, kalau kita kawan dia, kita sayang kawan kita. Ini memang kawan kita, orang kampung kita, saudara mara kita. Kita dakwah, kita sampaikan. Ini kena bagi tahu dia lah tuan-tuan. Banyak mana dia tinggal sembahyang, banyak mana dia tinggal puasa, banyak mana dia tinggal zakat. Sebenarnya masalah masyarakat kita ni macam tanya dengan saya. Kita boleh jawab. Tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah ni nampak tak selesai tuan-tuan. Bila sekadar bertanya, tuan-tuan boleh nampak jalan keluar. Boleh bagi jawapan, tapi nak selesai itu. Sedangkan tinggal solat itu kena selesai. Tinggalkan puasa itu kena qada, kena selesai. Banyak mana tu bawa kawan kita ni pergi pejabat agama. Pergi tu jumpa pegawai tu, ni tinggal solat ni kira daripada berapa tahun sampai berapa tahun. Kira berapa banyak puasa tinggal.
Kira berapa banyak zakat fitrah dia tinggal berapa tahun tu, minta kira. Sama ada dia nak bayar tak nak bayar, dia kena tahu ini dia adalah tanggungjawab. Itu tuan-tuan. Ini kita beritahu dia yang hidup. Mudah-mudahan masa dia hidup dia sempat tahu bahawa dia kena selesai. Dia ada amanah. Dia ada kesalahan yang perlu dia langsaikan. Hutang dengan Allah Ta'ala yang perlu dilunaskan. Kalau dia tak selesai, itu terpulang pada dia. Tetapi kita kena bagi tahu pada dia. Itu kena kira-kira tuan-tuan. Sembahyang tu berapa banyak dia tinggal, tu kena kira tu. Puasa tu berapa hari dia tinggal, tu kena kira. Kalau sebut begini tuan-tuan, kita tak boleh kira, saya tak boleh kira. Kita tak boleh nak detailkan. Sedangkan benda tu adalah terperinci. Kalau hutang dengan manusia pun kena kira, hutang bank kan. Apatah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Jadi kira tu sembahyang banyak mana dia tinggal. Kirakan banyak mana puasa Ramadan tinggal. Zakat fitrah, kan dia tak bayar tu. Itu pun kena dikirakan. Jadi kalau dia dapat maklum sebelum dia mati pun alhamdulillah. Jadi sebab itu bila katalah ni kita cerita lepas mati. Lepas dia meninggal dunia, ada yang fidyah qada tak selesai. Maka wajib diambil daripada harta si mati. Ingat tuan-tuan, wajib diambil daripada harta si mati untuk selesaikan ni. Solat yang dia tinggal, puasa fardu yang dia tinggal, zakat fitrah, haji yang dia tinggal, untuk selesaikan dahulu. Wajib ambil daripada harta si mati. Tak boleh lagi bagi faraid. Tak boleh lagi bagi-bagi lagi. Kena selesaikan ni dulu. Dah selesai ni berapa apa semua, barulah harta yang berbaki itu diagih-agihkan untuk bahagian. Itu saya boleh bagi mudah je lah. Kita boleh bagi garis panduan tuan-tuan. Sebab kalau kita sebut sekarang detail-detail tak boleh kan. Saya boleh bagi macam gitu. Kalau dia hidup, kita bawa dia jumpa pejabat agama, tolong kirakan. Kalau dia dah tak ada, ambil harta dia yang ditinggalkan. Harta si mati ni, itu selesaikan dulu. Sebelum bayar hutang lah, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, itu wajib diambil daripada harta si mati untuk selesaikan itu. Kemudian barulah diuruskan urusan-urusan bahagian-bahagian yang lain. Tuan-tuan, maaf kalau tak selesai, tak dapat tu, kena pergi pihak yang berkenan. Itu lebih berautoriti. Itu lebih dia dapat yakin dan dia dapat pegang. Kalau sini kita boleh hanya cakap secara kasar sajalah untuk kita bagi panduan sebegitu. Ada lain-lain tuan-tuan? Tak ada. Jadi saya ingat ni yang terakhir sebelum Ramadan Jadi kita jumpa insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi di Masjid Asy-Syakirin Batang Melaka insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita, ibadah kita, takwa kita, dan kita bertemu di dunia, dan kita juga insya-Allah akan bertemu di hari akhirat insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya maulana ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.